Okey, nota pada hari ini, buka muka surat 174, buku teks, iaitu cikgu akan fokuskan kepada bagaimana nak melukis ujuran ortogon bagi suatu objek yang diberi. Okey, langkah yang pertama, kita nak kenal pasti jenis sata dan arah objek yang perlu diunjurkan. Maksudnya, okey, di mana kedudukan sata dan ke mana arah objek itu perlu diunjurkan. Okey, yang kedua, lukis garis normal daripada semua bucu tersebut kepada sata. Ini untuk memastikan objek yang dilukis pada sata adalah sama saiz. Okey, yang ketiga, pastikan garis normal tersebut lurus dan tegak, agar panjang sisi unjuran sama seperti panjang sisi objek. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Supaya saiznya sama panjang. Okey, kemudian sambungkan titik-titik persilangan normal dengan sata untuk melukis bentuk unjuran ortogon. Okey, yang kelima, lukis semula unjuran ortogon tersebut dengan ukuran yang sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Kita ada contoh objek. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak berbentuk segi empat tepat ABCD yang terletak pada suatu satah mengufuk. Okey, maksud satah mengufuk tu yang di bawah lah, pada lantai lah, lantai rumah kita. Jangan saya bayangkan lantai rumah kita tu adalah satah mengufuk. Jadi kat situ dia kata permukaan ABKLGF ialah keratan rentas dengan keratan rentas seragam prisma tersebut. Sisi-sisi AF dan BK adalah tegak. Okey, AF dan BK adalah tegak. Lukis unjuran ortogon bagi objek tersebut pada satah mengufuk, maksudnya yang dilihat dari arah Z. Maksudnya satah awak berada di bawah. Satah yang di bawah tu lah. So, pandangan daripada Z. Pandangan daripada Z, okey, awak akan nampak bawah lantai. Ataupun awak akan nampak permukaan yang atas ni yang saya tandakan. Okey, awak akan nampak kawasan yang ini. Ni. Jadi, bentuk kita adalah sama dengan bentuk lantai. Okey, bentuk tapak ni. Okey, mula-mula kita akan lukis bentuk tapak kita dengan saiz yang sama, iaitu 5/6. Jadi ambil kita ambil kertas ataupun buku kita. Kita akan lukis bentuknya. Gunakan ukuran yang betul lah, pakai pembaris Pakai pembaris sebab cikgu tak ada pembaris, jadi cikgu lukis. Jadi cikgu lukis ini 6 cm. Okey. Yang sini adalah 5 cm. 5 cm. Okey, cikgu akan dapat macam ni lah. Okey, kemudian pandangan dari atas awak akan nampak lagi. Sepatutnya awak akan nampak garisan yang ini. Okey, garisan yang ini. Yang ini yang cikgu tanda yang pertama, garisan GH. Okey, macam mana kita nak tahu garisan GH tu, jarak dia daripada sini, jarak dia daripada E ke H. E ke H itu jaraknya adalah 3 cm. Jadi kita ada tadi, yang kita lukis tadi adalah A, B, C, D. Okey, dia bersilang E, kalau pandang daripada atas, E tu dia bersilang dengan D. Macam tu, maknanya bila kita tengok dari atas, E dengan D tu dia bertindih. Kalau tengok dari atas, F dengan A tu dia bertindih. Okey, kemudian kita nak dapatkan jarak E ke H. Okey, kita nak lukis E ke H. Maknanya kita akan tengok sisi yang di sebelah sini. Okey, E ke H jaraknya adalah 3 cm. Okey, ambil pembaris, ukur 3 cm. Ukur 3 cm sini, jadi gariskan. Sini pun sama, 3 cm. 3 cm. Tak perlu tulis lah, dia benda ni tak perlu tulis. Garisan ni tak perlu tulis. Cuma kita tahulah, kita ukur dengan pembaris, jaraknya adalah 3 cm. Okey, kemudian kita buat garisan, cantumkan garisan tersebut. Jadi dekat sini adalah E ke H.
Okey, ini adalah H. Yang ini adalah G. Okey. Kemudian kita tengok jarak yang ini. J ke I. Jadi J dengan C tadi dia bertindih. Jadi J dengan C. B ni dari atas kita akan nampak K bertindih dengan B. K dengan B dia bertindih. Okey. J dengan C. Okey, kemudian kita nak tahu jarak daripada J ke sini. Berapa jarak dia? Kat sini dah ada dah. 2 cm. Sini dia beri dah 2 cm. Jadi 2 cm lah sini. 2 cm ambil pembaris ukur 2 cm. Okey, 2 cm. Garis sini pun sama 2 cm. Kemudian cantumkan garisan ini. Cantumkan. So, awak akan dapat pandangan daripada atas. Okey, Satah tu kita bayangkan adalah kita akan lukis gambar rajah tu di atas kertas. Seolah-olah kita bayangan dia macam kita nak lukis pelan rumah. Okey, pelan rumah adalah pandangan yang daripada atas. Jadi, okey, itu yang pertama. Okey, jadi saya harap awak jelaslah dengan penerangan ini. Okey, yang B, satah mencancang sebagaimana yang dilihat daripada X. Okey, kita bayangkan kita duduk dekat X. Okey, awak bayangkan awak duduk dekat X. Okey, kemudian awak akan lukis pandangan daripada X dan satah awak adalah satah yang... Okey, cikgu padam semula. Satah awak adalah satah yang ini. Ni satah awak. Okey, jadi satah awak bentuk apa? Saiz dia 4. Okey, 5 kita ambil daripada sini. Dia sama kat sini. Jadi 4 darab 5 lah. So, saya akan lukis 4 darab 5. Macam tu. 4 cm sini. Sini 5 cm. Jadi, kalau pandang daripada X... awak akan nampak B bertindih dengan A. Jadi, B bertindih dengan A. Sana C bertindih dengan D. Okey, C bertindih dengan D. Okey, atas ni, kita akan nampak H bertindih dengan E. Okey. Sini C bertindih dengan F. Okey. Lagi kita nampak apa dari depan? Kita nampak garisan ini. Kita akan nampak garisan ini. Okey, jadi nak tahu, nak lukis garisan itu, kita kena tahu tinggi dia lah. Tinggi daripada B. Tinggi daripada B, garisan ini, tingginya daripada B adalah 2 cm. Jadi, kita ambil pembaris. Ini semua guna pembaris ya. Tak mau sengit macam ni lah. Ambil pembaris, ukur jarak dia 2 cm, tanda. Sini pun sama, tanda. Jadi, gariskan dari sini. So, kat sini tadi labelkan. Ini J, ini I. Ini J, ini I. Sini apa? Sini K, sini L. Sini K, sini L. Okey, K itu bertindih dengan L lah. Jadi, yang pandang dari atas, yang serong macam ni, kita nampak dia serong kan? Sebenarnya, bila kita pandang daripada hadapan, kita nampak dia tegak. Okey, itu pada nota yang sebelum ni saya dah bagi tahu dah. Kalau garisan itu serong, sebenarnya pandang daripada tempat yang sepatutnya kita berada tu. Okey, kita pandang dia walaupun garisan tu serong, pandang daripada depan dia adalah tegak. Kita tak nampak pun dia serong sebenarnya. Okey, yang ketiga, satah mencancang dilihat daripada Y. Okey, jadi sekarang awak berada di Y. Okey, Y kat mana Y? Y kat sini. Ini Y. Okey, jadi awak berada di situ. Okey, satah awak yang mana? Satah kita adalah yang belakang tu satah lah. Okey, satah kita bentuk apa? Okey, pandang dekat satah yang sana. Bentuknya adalah okey, kita akan ukur. Kita akan tengok sini. Ini 6. Sama dengan sana 6. Okey, sini tinggi dia 4. Okey, jadi lukis dulu. 6. Sini tinggi dia 4. Okey, 4 cm. Okey, kemudian kita akan lukis yang ini. Yang ni 3 cm. So, lukis 3 cm. Sini 3 cm. Okey, kita ukur sini pula 2 cm. Okey, naik atas 2 cm. Okey, lepas tu ke dalam 2 cm. Ke dalam ni 2 cm. Okey, lepas tu dia sengit sedikit. Macam tu. Jadi, kena dapatkan ukuran yang sebenar ya.
guna pembaris. Okey, lepas tu baru kita label. Okey, macam nak label? Okey, B bertindih dengan C. B bertindih dengan C. K bertindih dengan J. L bertindih dengan I. A bertindih dengan D. Kita tengok satu-satu macam ni. A dengan D. Lepas tu L, dia ada L kat sini dah. Okey, atas pula. G dengan H. G dengan H. Okey, lagi F dengan E. F dengan E. Okey, boleh? Okey, kalau boleh ambil kertas, cuba buat sendiri. Cikgu akan bincangkan uji minda 7.1B. Okey, soalan yang pertama. Ni 7.1B, muka surat 178. Muka surat 178. Soalan yang pertama. Setiap objek di bawah terletak pada satu satah mengufuk. Lukis unjuran ortogon bagi setiap objek yang berikut. Okey, soalan A. Satah mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. Okey, pandangan daripada atas lah maksudnya. Okey, pandang atas, awak akan nampak bentuk tapaknya adalah segi 4. Jadi kita tulis dulu segi 4. Okey, nampak tak simbol ini 4? Maka sini pun 4. Jadi luas panjang sisi bagi tapak tu 4 darab 4 lah. 4 cm sini, 4 cm sini. Ukur dengan pembaris. Saya nak awak ukur dengan pembaris 4 cm, 4 cm. Okey, kemudian dah siap ni. So kita nak dapatkan bentuk pandang dari atas, kita akan nampak bentuk kita punya bentuk piramid adalah macam ni. Okey, saya nak semua guna pembaris bukan conteng macam cikgu. Okey, jadi kita ada labelkan K, L, M, N. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah V. Okey, yang kedua, B, bahagian B, satah mencancang sebagaimana dilihat daripada Y. Jadi pandang daripada Y lah. Okey, pandang daripada Y, kamu akan nampak bentuk piramid bentuk segi 3. Jadi bentuk segitiga macam mana bentuk segitiga? Jadi kita ada tapak dia lah. Tapak sini 4 cm. Okey, macam mana kita nak lukis yang di tengah-tengah ni? Jadi kita dapatkan tinggi bagi piramid tersebut menggunakan teorem Pythagoras. Jadi kita ada sini kita ada 5 order diberi. Okey, bila dah diberi, so kita dapatkan tinggi sini ke sini. Kita dapatkan ini ukuran di tengah-tengah. So kita dapatkan sini ke sini 5 cm. Kemudian kita buat garisan macam ni. Okey, jadi kita label. Ini L, M. Ini tadi V. Ini K dengan N. Okey, lagi ada tak? Okey, tak ada. Kalau tak ada, siaplah kita punya bentuk piramid. Okey, gambar rajah yang kedua adalah gambar rajah kon. Okey, kon yang pertama, soalan yang pertama, satah mengufuk pandangan daripada arah Z. Okey, pandangan daripada arah Z, kon dia berbeza dengan silinder. Okey, walaupun kita pandang daripada atas, kita nampak bentuk bulatan. Macam mana kita nak lukis bulatan? Macam tadilah, ambil jangka lukis, jejarinya adalah 2 cm. Buat bulatan, jadi kita akan dapat sebuah bulatan di mana sini diameternya adalah 4 cm. Kemudian pandang dari atas, kita akan nampak bulat. Okey, bulat ni adalah menunjukkan dia adalah kon. Okey, di mana dia punya tengah-tengah ni adalah C, sini adalah A, B. Ini A, ini B. Okey, kemudian pandang daripada Y. Kita pandang kon daripada Y, kita akan nampak bentuk segi 3. Okey, macam mana bentuk segi 3? Ini kita adalah 4 cm, yang ini adalah A, B, C. Dan tinggi adalah sama dengan sini, 5 cm. Okey, macam mana nak dapatkan tinggi? Ini tak perlu label lah. Dia tak perlu pun label ni. Label tinggi ni tak perlu. Tapi kita tahu bahawa tinggi bagi kon tersebut adalah 5. Macam mana kita nak dapat? Okey, dapatkan tengah-tengah. Titik tengah bagi kon tersebut. Kemudian ukur tengah-tengah ke atas 5 cm. Kemudian cantumkan. Okey, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga tu kita akan lukis pandangan daripada atas. Kita akan nampak tapak dia 6-4. Okey, lukis dulu bentuk tapak. Lagi mudah. 6-4. Sini 4, sini 6.
Okey, kita padam sikit. Okey, sini kita padam sikit. 4, 6. Sini 4 cm. Ini 6 cm. Okey. Pandangan dari atas Okey, jadi pandang dari atas kita akan nampak jarak yang ni dulu. Kita akan nampak yang ni dulu, luas yang ni. Jadi jarak sini 2 cm. Jadi sini ke sini 2 cm. Okey, lepas tu kita ada sini ke sini juga 2 cm sebab ada tanda sama. Jadi sini ke sini 2 cm. Okey. 2 so kita ada baki 4 lah. Okey, sepatutnya dia sama luas So cikgu padam sikit supaya dia sama luas. Patutnya dia macam ni, 2 cm, 2 cm. Jadi kita garis 2 cm, kita garis 2 cm, kita garis. Okey, yang serong ni, yang ni pandangan daripada atas dia tak nampak serong. Dia akan nampak benda tu sama je dari atas. Okey, dia rata. Pandangan dari atas dia akan rata. Okey, kemudian kita akan label. Kita akan label F bertindih dengan A. Ini F bertindih dengan A. Sini B, sini KL, KL. Okey, di sebelah sini L itu bertindih dengan G, ini bertindih dengan G. E bertindih dengan D. Okey, H bertindih dengan I. Okey, kemudian J, kemudian C. Okey, siap dah gambar rajah yang pertama. Okey, yang kedua satah yang dilihat daripada Y. Okey, kita tengok dia daripada Y. Macam mana nak pandang daripada Y? Kita nampak bentuk apa? Bentuk yang di belakang sekali. Bentuk yang berada pada satah mencancangnya adalah bentuk macam ni Okey, ukuran dia sini 6. Sini 6. Bentuk yang belakang tu. Sini 6 cm. Tinggi dia adalah 4 cm. Okey, kemudian FG. FG tu sisi dia 2 cm. Buat 2 cm sini. Okey, turun ke bawah ni 1 cm. Sini 1 cm, turun 1 cm. Kemudian tarik lagi 2 cm. Okey, 2 cm. Sini sebab sini 2 cm. Kemudian cantumkan. Okey. Lebih kurang lah Nanti awak ukur dengan pembaris betul-betul dengan pembaris. Jangan macam cikgu. Cikgu tak ada pembaris. Okey, jadi A, B. B setelah dengan C. A dengan belakang sana K. Okey, F dengan E. G dengan H. K dengan J. A, L dengan I. K dengan J. Macam tu. Okey.